beransur ke soalan yang ketiga. Tuan Muhammad Ismi bin Mat Taib, Yang Berhormat Farid. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 4 diawalkan ke nombor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Kerja Sosial sedunia kepada pekerja-pekerja sosial dan semua yang kita terlibat dalam membantu kerja-kerja sosial di seluruh negara dengan tema menghormati kepelbagaian melalui tindakan sosial bersama. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menyediakan sebenarnya beberapa skim bantuan kebajikan dan juga bantuan kewangan bagi meringankan beban kumpulan SASA. JKM turut menyediakan skim bantuan khusus untuk golongan warga emas mengikut kelayakan yang telah ditetapkan agar mereka dapat meneruskan kelangsungan hidup dan juga kesejahteraan kehidupan di dalam komuniti. Semasa pembentangan belanjawan tahun 2021 lagi, kerajaan telah pun menaikkan kadar 2 skim bantuan melibatkan warga emas seperti mana berikut. Pertamanya adalah bantuan warga emas daripada RM350 kepada RM500 sebulan. Dan juga yang kedua adalah bantuan penjagaan OKU ataupun pesakit kronik terlantar daripada RM350 kepada RM500 sebulan. Tuan Yang Dipertua, berdasarkan statistik JKM sehingga Disember 2022, terdapat seramai 140,447 penerima bantuan warga emas di seluruh negara kita dengan jumlah peruntukan yang telah disalurkan adalah sebanyak 831.4 juta. Manakala bilangan penerima bantuan penjagaan OKU terlantar ataupun pesakit kronik terlantar BPT adalah seramai 26,904 penerima dengan peruntukan yang disalurkan adalah sebanyak 160.2 juta. Tuan Yang Dipertua, berdasarkan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 29 Mei 2019, Majlis Perlindungan Sosial Malaysia ataupun MySPC telah ditubuhkan pada 28 Oktober 2016 dan diurus-setiakan oleh Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri EPU-JPM telah diaktifkan semula sebagai platform penyelaras dasar dan program perlindungan sosial bagi memperkasakan lagi sistem perlindungan sosial negara. 1 Jawatan Kuasa Teknikal Perlindungan Sosial ataupun JTPS dan 4 Jawatan Kuasa Kerja telah ditubuhkan di bawah MySPC di mana Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bertindak sebagai Jawatan Kuasa Kerja Bantuan Sosial. Pendekatan dan hala 7 baru bantuan sosial melalui pemberian bantuan sosial yang bersyarat, pemberian bantuan sosial dengan program exit policy dan memastikan kesegeraan pemprosesan permohonan bantuan akan dimasukkan dalam pendekatan pembangunan model baru bantuan sosial untuk meningkatkan perlindungan keselamatan sosial rakyat secara menyeluruh dengan memastikan tiada lagi kumpulan rakyat yang tersisih termasuk golongan warga emas. Sekian Tuan Yang Dipertua. Soalan tambahan Yang Berhormat Farid. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang jelas. Soalan tambahan saya, apakah bentuk kriteria ataupun kelayakan yang ditentukan bagi penjaga warga emas ini untuk kita menentukan bahawa mereka benar-benar layak untuk menjadi penjaga warga emas, dan apakah bentuk pemantauan terhadap penjagaan yang telah mereka lakukan untuk memastikan allowance layak untuk mereka terima? Terima kasih. Hormat Menteri. Terima kasih Hormat Tuan Yang Dipertua. Ada 3 kriteria kelayakan khusus. Yang pertamanya adalah warga emas itu mestilah seorang warga negara dan bermastautin di Malaysia. Dan yang kedua, pemohon adalah penjaga sepenuh masa dan memberikan penjagaan rapi kepada OKU terlantar ataupun yang pesakit terlantar ataupun pesakit kronik yang memerlukan pengawasan dan penjagaan. Dan yang ketiga adalah pendapatan bulanan isi rumah adalah tidak lebih daripada RM3,000. Manakala pemantauan, soalan yang kedua tadi berkaitan dengan pemantauan, setakat ini Jabatan Kebajikan Masyarakat mengadakan sekurang-kurangnya ada 4 jenis pemantauan. Pertamanya adalah lawatan ke rumah secara berkala oleh pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah. Dan yang kedua adalah pemantauan melalui waris diminta hadir ke pejabat. Dan ketiga, menggunakan komuniti dan juga pemimpin-pemimpin tempatan. Dan yang keempat adalah menggerakkan sukarelawan home help, di mana sukarelawan home help ini adalah
tugasnya memantau ke rumah klien ataupun warga emas yang sakit sekurang-kurangnya 4 kali sebulan. Terima kasih Yang Dipertua. Yang Berhormat Shah Alam.